Allah Rabbi Sidona dan kawan berapa tambah power ketika amplifier kita tak cukup. tak cukup Amplifier tak power. speaker tak power Tak power. Cukup sampai ke tengah. Kalau change surau ya kan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan dan juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu daya kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, sedar tak sedar kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Dan insya-Allah seandainya Allah memanjangkan usia kita, maka kita akan berada di tahun baru Hijrah 1445. Masa begitu pantas meninggalkan kita dan kita makin dekat dengan kematian. Namun persoalannya, apakah persiapan yang kita lakukan selama ini dapat menampung kehidupan yang kekal abadi ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, di penghujung tahun ada satu bulan yang nama dia Zulhijjah. Bulan yang memperlihatkan satu keluarga yang melakukan keutamaan ketaatan kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Satu keluarga yang menzahirkan kasih sayang kepada Allah lebih daripada kasih sayang walaupun anak sendiri. Sebab inilah ciri-ciri orang yang akan berbahagia ketika mana dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup di atas muka dunia, dia mengutamakan kasih sayang dia kepada Allah dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan isteri dia Siti Hajar yang tak pernah membangkang apabila Nabi Allah Ibrahim bagi tahu kata nak sembelih anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam, sebab mengutamakan ketaatan kepada Allah. Walaupun mereka menanti puluhan tahun untuk memiliki seorang anak dan tiba-tiba mengandung bebanan melahirkan anak dan anak itu membesar depan mata mereka.
tiba-tiba dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak sendiri. Dan bila dikhabarkan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, malah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Allah Ismail alaihissalam ialah, insya-Allah semoga ayah mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Inilah muslimin muslimat rahimakumullah, yang Allah tidak sama sekali meminta kita untuk mengorbankan nyawa buat masalah, tetapi Allah hanya minta kita untuk mengorbankan tenaga kita, mengorbankan masa kita, mengorbankan sedikit harta benda kita, atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbang ni ada tu Allah. Ada tu. Kalau boleh ekor ni pun tutup saya jumpa. Sebab dia duduk tenang belakang. Dia sejuk lagi apa nak kata. Padang Pelitong. Saya ni memang cepat sejuk. Ya. Alhamdulillah tu Allah bagi bini sihat sikit. Lemak korang. Lagi kepada awal, kata dia lagi. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, semoga kerja buat kita pada malam ini memberi sedikit masa. Walaupun untuk makluman bersama, nak balik pun tak apa, tak balik pun lagi bagus. Awak, malam ni TV2 jam 9 malam. Kedah lawan dengan PDRM di Liga Super. Dia kata. Kau ada di rumah kata, saya baik kita main. Kau dah pakai kain. Londeh balik. Bini dia kata, abang londeh kata apa? Bodoh. Baik kudu porang. Ustaz abang lah. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Berbalik kepada kitab kita, iaitu menuju ke negeri abadi pada muka surah 31 bang. 30. 30. Di bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Qala Aisyah, faqultu ar-rajulu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala al-amru ashaddu an yahimmahum dhalik. Wa fi riwayat min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia semua akan dihimpunkan di dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhatam. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki dan perempuan semuanya saling memandang sebahagian kepada yang lain. Sayyidatina Aisyah mahu jadi dulu, sebab dunia ni memang macam tu. Dunia memang macam tu. Macam mana? Dia tantang. Sebab itulah ibu-ibu rahimakumullah menjaga ataupun disebut ketaatan pada suami, berpuasa, solat, kemudian pada masa yang sama menjaga kemaluan kita agar tidak melakukan zina. Bukan sebab hanya semata-mata menjaga kemaluan tidak melakukan zina, tetapi menjaga aurat kita supaya tidak dipandang oleh lelaki-lelaki yang boleh kita kahwini. Biar aurat kita itu diperhatikan hanya oleh seorang insan yang bernama suami. Sembahyang bagus dah, puasa bagus dah, tapi pakai jubah bagus dah. Cuma jubah tu kadang-kadang ada bentuk badan. Yahudi laknatullah ni dia tahu, orang Islam ni dah tutup aurat, dia bagi pakai jubah. Tapi jubah ni dia ada bentuk badan. Ada bisa kita tengok jubah ni dia memang bentuk badan, dia ikut bentuk badan betul-betul. Tak mana timbul, waktu timbul, tak mana tenggelam, waktu tenggelam. Lepas tu kita naik butu mula, bogia satu sampai pada masyarakat tak tukar dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awak apa ingat ustaz pun bagus sangat. Ustaz pun bego hampa ke.
Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat di padang mahsyar manusia ni tak pakai kasut dan tidak berpakaian. Sebab itulah Allah ni boleh balikkan apa yang berlaku sebelum ni dan akan berlaku lagi kepada kita. Benda tu tidak sama sekali mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita baru keluar daripada perut mak kita, tidak ada alas kaki, tidak ada baju dan pakaian, dan waktu itu kita tidak dicampakkan oleh Allah satu perasaan. Tak ada perasaan. Kalau keluar mai dia ada perasaan malu, mambul. Tapi bila sebut budak ni, dia tak ada perasaan. Kalau keluar mai kasut tak pakai, boleh tak malu. Kita kalau pikuah tak gila ni, pakai pikuah, kasut tak pakai, cari malu. Boleh jadi kalau kita hak tak gila ni pakai baju saja, tiba-tiba sulak tak pakai, pun malu. Tapi kita hak akal dah ni, makan saja, sembahyang haram dah, haram tak malu. Tu beza dah. Tapi bekal kan kampung baru lah. Kampung baru bagus. Orang belah Korea. Jauh balik. Korea dekat. Korea dekat kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Keluar mai kaki ayam. Keluar mai ada kasut naik, bidan berbeza. Keluar dia beranak tu hari raya. Keluar siap baju Melayu dengan sambil. Tok bidan berbeza dulu. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila di hari akhirat di padang mahsyar benda ni berlaku semula. Tidak ada kasut, tidak ada alas kaki, tidak ada pakaian. Bercampur lelaki dan perempuan. Maka Sayyidatina Aisyah katanya, ya Rasulullah, tak dan kau mereka ni nak tengok, memandang di antara satu sama lain. Tak dan kau mereka nak perhati. Hei, biar betul. Seandainya lelaki dan perempuan tiba-tiba bertelanjang sekali, takkan mereka ni tak dan nak tengok. Macam mana mereka duk tengok di dunia lah ni. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedahsyatan kiamat itu lebih dahsyat untuk mereka memikirkan perkara lain. Tak ada nak fikir lah. Allah ni dia boleh fikir banyak. Tak sembahyang pun dia boleh duk fikir macam-macam benda. Awak tak sembahyang, fikir tak boleh sembahyang lagi. Pasal tak lagi kalau kita sembahyang, pasal malam mau ditutup, barang mau tak ada. Lepas tu hari lah, zaman lah ni pasal malam nak laku waktu maghrib. Dan pasal malam zaman lah ni kalau tutup, pukul 9.30 tutup dah. Sebab pukul 9.30 memang orang tak pergi beli dah. Sebab semua pakat-pakat pergi waktu maghrib. Itu bukan di Langkawi lah, di Korea. Kita ni macam tu. Aduh, maghrib ni Allah Ta'ala bagi masa sampaikan tidak dituntut salat sunat sebelum maghrib, hanya dituntut sembahyang sunat selepas maghrib. Sebab masa tempoh riwayat maghrib ni terlalu cepat, pendek. Tapi kita kalau boleh duk mai pasal malam, duk pilih bawang. Bawang kalau orang jantan dia tak nak pilih, dia rengau macam tu ya. Tu yang bini duk monyau kadang-kadang. Dia ambil betul benda yang orang perempuan. Kadang-kadang muka tu haram tak selesai dengan dia pun. Dia pilih hak segor. Ni orang jantan punya pangan. Bawang dia tak pilih dia pakai rengau. Kadang-kadang beli ikan termenung orang perempuan sampai tuan kedai marah. Tuan kedai kata, kau jangan cebok dengan raga. Tadi ikan tu lembek, pegang sekok-sekok. Dia gagal dalam air tu sekok-sekok. Tak kebas. Kita celup sat kebas lah. Kalau tak besok apa? Lah kan kita apa kata kat tuan kedai tu, ambil ikan termenung sekali. Tuan kedai dengar aku tu. Dia tahu ikut-ikut dia. Ada yang kepala tak ada. Lelak punya tuan kedai. Dia boleh meniaga kat orang termenung kepala tak ada. Nampak biasa kenal tak? Nampak kan biasa beli ikan. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nak fikir. Nabi kata lah ni hampa fikir macam-macam benda. Nak buat amalan, dalam amalan dia fikir lagi benda lain. Ada tak siapa-siapa yang sembahyang dia tak fikir apa dalam sembahyang? Ada? Nang buhung kuat.
Adakah ada orang yang dia semayang dia tak fikir apa? Ada? Ibu tu bagus, berterus terang. Memang dah. Semayang ni lagi tak bagi salam, macam-macam tajuk keluar main. Ni tajuk PRM pula. Macam-macam tajuk dia keluar main, terus nak bagi salam. Nak macam-macam. Dalam tu, jangan kata tak buat ibadat. Dalam ibadat tu pun dia duduk teringat macam-macam. Ada yang main semayang maghrib tak makan apa, dia teringat nak makan. Dia kata habis dah. Bini dua abang kata, bini kata abang nak pergi semayang kau malam ni. Nak pergi ada kuliah maghrib. Bukan semalam ada kuliah dah. Malam ni ada lagi, datang lagi pula main. Ni hak ikan jinahan abang beli tu nak buat bulan dah. Bini dia pun dah kata dulu. Bulan. Anak-anak budak berebut kepala hak abang suruh simpan tu. Tapi kalau anak-anak kaya juga tak lagi, bagikan mereka. Balik-balik bini rupanya dia tak sayang kat kita, dia sayang lagi kat anak-anak dia. Sebab tu bila kita kahwin, bila kita kahwin dengan bini kita, bila ada anak, dia tak boleh gambar kita. Dia pun gambar anak dia. Betul tak? Sedih lah muka apa. Panggil orang perempuan kan. Panggil orang perempuan kan macam tu. Gambar lelaki dia bangkrut. Tapi kita, bila tak ada gambar dia, dia kata, ni mesti orang tak ada. Orang tak ada. Gambar dia tak ada dalam handphone kita, dia marah. Gambar kita tak ada. Sebab dia pun gambar anak kita. Sedih nanti kita dulu dia. Sama lagu-lagu ni memang gambar dia, tak ada gambar anak. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nabi kata dia pun tak ada nak fikir lah. Dia fikir bala apa lagi nak main ni. Dah lah di alam barzah tak boleh jawab soal mungkar nakir. Dah lah di alam barzah tiba-tiba dihimpitkan kubur sampai berjazah tulang rusuk. Dah lah di alam barzah dijadikan di antara lubang-lubang neraka. Ingat selesai dah. Dah bila dibangkitkan semula daripada kubur, tiba-tiba mereka kena berjalan menuju kepada mahsyar dalam keadaan gelap gelita, nak tumpang cahaya orang yang beriman, beramal soleh. Orang beriman cantik dia pak. Hang beralih di belakang tengok, kok ada cahaya ni. Hang patah balik tengok, kok ada cahaya. Memang tak ada cahaya sebab di atas muka dunia dulu dia tidak pernah cari cahaya ketika mana hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, dia ni nak tumpang cahaya orang yang beriman, orang yang salat dengan sempurna. Tiba-tiba orang yang bersembahyang dengan sempurna, beriman, beramal salih ni kata, lah ni, hang jangan tumpang cahaya aku. Hang patah balik, kok ada cahaya untuk hang di belakang? Memang tak ada. Tapi dia cantik kita. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tiba-tiba dengan tak pakai kasut, memijak onak dan duri yang berada sepanjang perjalanan di atas pada mahsyar. Kata Nabi Rasulullah SAW, tak ada lah mereka nak perhati, tak ada lah mereka nak kelim, nak tengok, sebab mereka nak fikir benda apa pula nak main lepas ni. Allah, inilah nak bahawa kedahsyatan pada mahsyar, kedahsyatan hari akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedahsyatan kiamat itu lebih dahsyat untuk mereka memikirkan perkara itu. Di dalam riwayat lain dinyatakan daripada mereka saling memandang sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf, sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim." Qila ya Rasulullah, Allah wa kayfa yamshuna ala wujuhihim? Qala inna alladhi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim, ama innahum yattakhuna biwujuhihim kullun hadabin wa syaukin. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan terbahagi kepada tiga golongan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf.
Yang pertama kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berjalan kaki. Ini golongan yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Sejauh mana perjalanan, permulaan perjalanan setelah dibangunkan daripada kubur sehinggalah kepada mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menunggang kenderaan. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan duk tanya kenderaan tu lagu mana. Ada Nissan Almira ke, Toyota Altis ke, cari pasal. Kenderaan Nabi abang ada kenderaan. Maknanya kenderaan yang sesuai dengan perjalanan yang jauh. Mungkin ada kenderaan daripada syurga dan sebagainya untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jalan pun tak apa lagi ustaz. Jalan pun tak apa. Bayang sebab itulah ibu-ibu ayah-ayah rahimakumullah, ketika mana kita nak pergi kepada mahsyar ada dua malaikat. Yang pertama malaikat yang akan menjadi saksi untuk kita. Yang kedua malaikat yang akan tunjuk arah jalan macam mana nak menuju kepada mahsyar. Sebab pada mahsyar itu satu tempat yang memang Allah dah siap siaga, tapi tidak ada satu pun orang yang pergi ke tempat tu walau lama mana pun dia meninggal dunia. Tak ada. Ada orang ada abang kat kita, saya biasa pergi dah sekali pada mahsyar, memang gila. Padang Masyarakat besar, Padang Pasir besar, Padang Besar pun besar. Orang perempuan kalau abang kata pergi Padang Besar, dia senyum lah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kita abang nak abang teringin nak makan nasi goreng lapang, tengah malam dia buat nasi goreng. Syarat esok pergi Padang Besar. Tapi bila esok pagi kita abang kata tak jadi nak ada kerja pada, memang tak senyum sebulan. Ibu-ibu muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berjalan terseret di atas muka dia. Maknanya berjalan tu menggunakan kaki, tetapi tiba-tiba di padang mahsyar Allah bolak-balikkan sehingga ada di kalangan golongan orang yang berjalan dengan menggunakan muka. Berjalan dengan menggunakan muka. Sampai sahabat tanya, impossible. Biar betul. Boleh jadi ke ada orang berjalan dengan menggunakan muka, sedangkan kebiasaannya kaki digunakan untuk berjalan, muka digunakan untuk melihat di situ, mencium di situ, mendengar di situ, berkata-kata di situ, muka. Kemudian di muka lah untuk melihat kepribadian seseorang. Kita boleh kenal dia ni orang yang kufur ke, orang yang bersyukur dengan muka dia. Dan muka bagi wanita-wanita ni nilai cukup tinggi. Sebab itulah si suami tak boleh buat isteri dia dengan tumbuk, dengan tendang, dengan terajang. Saya kata zaman dah ni, ibu-ibu ada anak perempuan. Siapa ada anak perempuan? Ada? Bukan aku nak menikah dengan dia, apa pasal tak mengangkat tangan. Tak, aku tanya tu bukan aku nak jadi menantu. Aku tanya tu aku nak abang kat apa. Siapa-siapa yang nak perempuan, kita jaga comel dah. Tapi bila nak cari menantu, jangan ikut sangat anak kita 100%. Kita kena siasat dulu. Sebab tu orang Melayu, Islam, dia ada satu benda sebelum meminang, sebelum berkahwin, akad nikah, walimah. Apa dia ni? Dia kena berisik dulu. Siapakah bakal calon? Bukan calon PRN, calon isteri ataupun suami kepada anak kita. Bukan boleh main redah bagi macam tu. Bahaya sama Allah. Si suami kalau isteri tu tak taat, bangkang, sedangkan suami suruh benda yang baik, maka yang pertama nasihat, yang kedua balun. Balun pun di kaki. Awak ingat bini hang nak suar sangat kaki? Nak yang salah aku nak balun kaki. Balun Jenah ligan dulu bini lelaki. Yang ketiga, muslimin muslimat rahimakumullah, asingkan tempat tidur. Zaman arwah ayah saya dengan arwah mak saya, kalau ayah saya asing tempat tidur, mak saya tak lena sampai siang. Sebab
mereka hidup semati berdua. Orang tua-tua dulu, kalau ayah saya tak balik makan tengah hari sebab duk buat kerja di bendang, mak saya bungkus makanan bubur dalam terpawai dimakan tengah bendang. Lala sekali bila ayah saya mabuk pulut, lena atas batas, tergolek jatuh dalam bendang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zaman dulu, tapi zaman dah kalau hampa pisah dengan tempat tidur dengan bini hampa, awak ingat bini hampa heran sangat. Janji aku ada telefon bimbit, ada TikTok. Hang nak duduk sama nak duduk lah Muhammad pun, tak duduk dengan aku rangkung tak apa. Betul kata zaman ni ibu-ibu boleh lah. Ibu-ibu kalau tak ada suami, ibu rasa gelisah, makan tak lalu. Tapi kalau zaman saya, zaman anak muda-muda ni, suami tak ada lagi bagus. Awak, dia boleh tengok telefon tu, tak ada suami tak apa. Hari ni kalau kita makin tidur, tak cari suami, cari apa? Telefon, tahu tak apa. Takkan benda tu pun kena abang. Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Tu. Sesungguhnya yang menjalankan mereka di atas telapak kaki mereka itu, berkuasa untuk menjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Ketahuilah bahawa mereka ini akan menyapu dengan muka-muka mereka itu setiap onak dan duri yang berada di atas pada mahsyar. Hadis daripada Imam At-Tirmizi, hadis ni hadis hasan sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seandainya kita menggunakan kaki di atas muka dunia untuk memijak muka dunia, berjalan ke sana ke sini, berjalan ke sana ke sini mencari ayam masak merah, berjalan ke sana ke sini mencari ikan tiga rasa, berjalan ke sana ke sini mencari roti canai sama burung, tapi tak pernah mencari surah Al-Ikhlas. Ada orang gitu. Ada orang gitu. Nampak tak boleh jawab. Nabi kata kalau hang menggunakan kaki hang di atas muka dunia dengan kenikmatan berjalan yang Allah Ta'ala bagi, hang boleh berjalan menikmati kenikmatan dunia, kecantikan dunia, kelazatan dunia, makanan-makanan yang lazat di atas muka dunia. Tetapi hang tidak pernah menapak kaki hang untuk main membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat al-tapat daripada Allah. Impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di pada mahsyar. Hang berjalan dengan menseretkan muka hang di atas onak dan duri. Sebab muka hang yang hang jaga di atas muka dunia dengan berbagai-bagai alat soleh. Sampai kadang-kadang pi masjid nak akad nikah, sampai Ustaz Imam tanya tak semayang dulu ke sunat tahiyatul masjid. Dia kata tak boleh semayang. Pasal apa? Ni make up lagi nak bayar semayang pula, payah. Dia luruh habis jadi macam langsir. Zaman lah macam kita pegang Quran, macam pegang buku novel, tak ada yang semayang pun pegang. Zaman lah masuk dalam masjid, tak semayang pun tak apa dah, duduk lagu tu ya. Besok jumpa dah. Besok dah. Dia tak mau semayang lah pasal dia punya make up mudah tebal, make up ibu-ibu pergi kedai make up tu 2 jam kena tunggu. Sebab ada kilat orang lain dulu. Bila pergi kedai make up 2 jam tunggu, lepas 2 jam tunggu dia sendiri kena make up 3 jam pula. Lepas tu pergi masjid dibayar imam kata semayang dulu. Lepas tu pergi masjid dibayar imam kata semayang dulu. Nak kena buka apa semua, nak kena pergi buat habis semua, memang dak lah. Orang pula duk ambil gambar pula, buka. Benda ni berlaku. Okey, fine. Muka hang ni hang jagalah macam mana pun. Awet muda macam mana pun, umat jalan tak? Umat akan jalan daripada depan ke depan. Kalau hang tak pandai menggunakan muka hang untuk sujud di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, esok muka hang akan sujud sepanjang masa ketika berjalan di padang mahsyar dengan menggunakan muka. Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Harapan wi. Dah okey 8.50 ah. 8.50 dah. 10 minit je berhenti. Bayar apa? Tak bayar ngajian. Orang lain mengajar buat bayar.
Pasal dia pun betul. Aku ngajak tak betul. Kan apa ya? Ibu no. Saya ni ada orang minta kuliah subuh. Tapi dia minta hari Sabtu. Saya tak boleh bagi ya. Sebab hari Sabtu ni dah ada dah. Di Surau Taman Desa Keboja. Allahu Akbar. Saya suka juga nak pergi tempat baru. Surau tu tak ada dalam senarai saya lagi. Tiba-tiba dia pun minta kuliah subuh. Saya rasa macam nak pergi. Tapi dah tak ada kekosongan. Saya kena tempat baru-baru ni, surau kampung baru ni, kira saya bila sebut tak ada dalam senarai tu, saya kira on dulu. Aku malam-malam kali ni dia fikir nak bagi celah mana, nak bagi celah mana. Dia biar ada celah nak bagi. Lah kali baru-baru ni dalam bulan Ramadan ni ada satu surau tak minta apa. Tak lena juga. Dia fikir nak bagi celah mana, nak bagi celah mana. Lepas tu saya fikir, saya kata kat pengurusi dia, boleh tak abang? Saya bagi dekat abang minggu kelima. Kalau ada minggu kelima yang saya main. Kalau tak ada, saya mungkin sesekali tu saya akan pergi tempat abang dengan syarat saya tinggal 2 kali. Ada tempat 2 kali tu saya tak akan pergi. Kemudian saya akan ganti dengan surau Kampung Jaya. Sebab mereka ni akan saya pergi hanya minggu kelima saja. Tapi kalau seandainya bulan tu tak ada minggu kelima, maka saya akan cabut surau yang ada 2 kali tu untuk 3 lima. Sampai kena macam tu. Allah Akbar. Kesian kat orang. Sebab semua kita kenal belakang kan. Dia minta kita tak bagi, bukan kesian. Banyak lagi orang yang boleh mengajar, tapi tak tahu Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni sekadar memenuhi permintaan mereka semampu daya kita. Tu yang bagi orang, kalau orang berkampung baru marah kat aku, supaya mereka abang ustaz, berani lah mai tu, kali jangan mai lah. Sebenarnya aku beri orang lain juga. Tapi apa tak marah aku heran. Ya. Ha? Alhamdulillah. Orang kampung baru memang tak baik. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah abang kata di atas muka dunia, kalau kita tak sembahyang, kita orang yang kufur. Dan seandainya kita kufur, menggunakan nikmat Allah bagi kepada kita kaki. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah bayang, kaki yang kita miliki yang sempurna, tapi ada sahabat kita yang tidak ada kaki daripada kecil. Yang dia ni bila nak pergi mana-mana mengharapkan ihsan daripada orang. Dan orang zaman dulu tidak ada masa untuk bagi dekat dia. Sebab orang masing-masing sibuk. Dan dunia dia hanya dalam rumah dia. Tapi kita bila sebut ada kaki yang sempurna dan kita boleh menggunakan kaki kita untuk pergi mana-mana yang kita suka tanpa minta tolong orang, bantuan orang. Tapi kita terlupa siapa yang memberi keizinan untuk kita melangkah memijak muka dunia Allah Subhanahu wa taala, dan kesombongan kita, ketakburan kita, angkuh kita, sehingga kan kita tidak sekalipun sujud dalam 5 waktu itu untuk mensyukuri nikmat kaki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu Akbar. Ada orang lagu ni, kita tengok orang yang memang dia ada kaki, tiba-tiba dia lumpuh. Dia kata, ustaz, saya ni lengah bisa dah, Allah Ta'ala yang tahu. Tak tahu dah lengah bisa ni lagu mana perasaan dia. Lengah bisa. Saya duduk boleh berjalan, tiba-tiba tak boleh berjalan, saya rasa lengah bisa dah ustaz. Tak tahu nak buat lagu mana dah. Kaki dia ni tukar syadar saja. Aja tidur. Hitam syadar. Nak buat apa lagi bila tak boleh berjalan? Tidur mana? Ingat, benda ni Allah punya. Dan Allah juga layak untuk ambil bila-bila masa yang Allah kehendaki. Dan Allah boleh buat kita berjalan dengan menggunakan kaki di atas muka dunia. Dan ketika itu kita akan tanya Allah, ya Allah, sedangkan di atas muka dunia dulu aku berjalan dengan menggunakan kaki, kenapa hari ini di pada mahsyar aku menggunakan muka? Sebab muka hanya untuk bangga diri, tetapi hang tidak pernah mensyukuri nikmat muka yang Allah Ta'ala bagi dengan kesempurnaan. Untuk hang sujud, mendirikan salat hanya sehari semalam 5 waktu. Allahu Akbar. Sempurna, walaupun kita tak tampan, walaupun kita tak segak, walaupun kita tak handsome, tapi sempurna. Apa dia contoh sempurna? Ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, tengok lubang hidung, duduk bawah ke duduk atas?
Tengok lalu bayi hidung bawah. Duit bawah ke duduk di atas. Mau duduk di atas hujan malam. Dia nak berhenti. Air penuh dalam hidung. Allah Ta'ala ni muka memang tak segak. Muka kita bukan handsome sangat, tapi boleh gagah lah. Muka aku tu gagah, handsome juga lah. Kalau harap muka hampa tak handsome sangat. Dah, melawak ibu ayah. Tapi lubang hidung ni sempurna. Allah Ta'ala buat comel. Duduk bawah lubang. Tak ada kalau hujan Nabi pun nak buat yang duduk. Tapi kalau lubang hidung duduk di atas hujan macam kemarin, memang duduk berhenti di kedai saja. Baju hujan tak ada jadi apa. Kenapa? Takkan nak tutup hidung. Dia kata, hai berhenti kan? Hujan. Kenapa? Ayam tu. Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, lanjut. Jelaslah kepada kita daripada keterangan ayat-ayat di hadis-hadis di atas bahawa kebangkitan semula manusia di mana ia merupakan penghidupan kembali semua makhluk yang telah mati dengan tiupan sangkakala ada suatu perubahan alam yang sangat besar. Memang kita tak boleh bayang langsung. Bila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, manusia dihidupkan semula, dibangunkan semula daripada tanah kubur mereka. Dia tak boleh nak bayang langsung betapa perubahan tu 360 darjah Celsius berubah ni sampai tak boleh nak terima. Tak boleh nak bayang. Satu, sebab tempat tu memang kita tak mengerti. Satu, tempat tu memang satu benda yang amat di luar kotak pemikiran kita. Yang nama pada masa ni sampai kita tak boleh nak bayang lagu mana. Memanglah dia abang dekat matahari di atas kepala. Ustaz, matahari tu ada lah ni ke? Ataupun matahari lain? Sebab matahari tu ada lah ni dengan kata diburukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian digugurkan ke bumi. Kita tak boleh nak bayang benda ni. Sebab benda ni tak berlaku lagi. Dan bila berlaku benda ni, berdasarkan dengan dua hadis Nabi yang kita baca, satu benda yang memang lari jauh daripada bayangan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, satu masa dan satu ketika kita akan tahu juga. Dan kita sendiri akan melalui benda ni. Sama ada bahagia, sama ada suka, ataupun sengsara, ataupun seksa. Percaturan ialah ketika mana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita hidup di atas muka dunia. Susun alter hidup kita lah yang akan menentukan kesenangan. Susun alter hidup kita lah yang akan menentukan kebahagiaan ataupun kesengsaraan di hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita tidak tahu adakah perubahan ini melibatkan alam keseluruhannya dengan kesemua benda yang ada pada dia, planet, bintang-bintang, langit dan keseluruhan makhluk, atau ia hanya khusus berlaku terhadap alam kita sahaja. Alam baik keseluruhan penghuni bumi dan kesemua benda yang mengelilingi alam ini dengan bintang-bintang, planet, mentari dan segala langit, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wallahu a'lam. Tak tahulah matahari hak zoom ke atas kepala tu matahari mana. Hanya di bawah kekuasaan dan al-alim, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita perlu buat ialah meyakini akan ada satu hari yang nama dia hari kiamat. Meyakini akan ada satu hari yang nama dia hari akhirat. Apa makna hari akhirat? Ialah hari yang terakhir, yang tidak ada kesudahan. Jangan tahu bila, tetapi bila-bila berlaku yang penting persiapan dan persediaan kita semampu daya untuk menyelamatkan kita daripada kesusahan dan kepayahan akhirat. Allahu Akbar. Boleh begitu? Boleh. Alhamdulillah. Ngajak di surah Al-Ikhlas ni tak macam surah lain. Cepat faham. Janganlah. Kerana dia bukan saja buka bank tu nak ikut kopi bukan apa pun kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung. Boleh lagi tak? Boleh lah. Okey. Aku boleh ingat apa nak terus kopi.
Persoalan seumpama ini timbul adalah disebabkan oleh bahawa perubahan alam ini sama ada ia merangkumi keseluruhan atau terbatas kepada alam dunia. Natijahnya ialah hendak menghadapkan para penghuni bumi ini di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi menghisap mereka. Itu jawapan kita. Hak nak berlaku selepas kita mati itu di bawah pentadbiran dan pengurusan Allah. Yang kita kena yakin, yang kita kena percaya ialah dua benda ya. Kebahagiaan, lawan dia kesengsaraan. Dua benda ya, syurga, lawannya neraka. Sebab itulah di dunia ni kita nilai diri kita, muhasabah diri kita. Mike pun mampu kalau aku. Apa dia? Yang pertama, muhasabah diri sebanyak mana amalan sepanjang 24 jam ruang hidup yang Allah Ta'ala bagi, dan ada lubang-lubang maksiat yang kita buat. Dan Alhamdulillah ada dah Allah bagi kekuatan ingatan kepada kita untuk bertaubat atas maksiat yang kita buat. Itu yang kita mampu. Kalau kita nak buat amalan kita ni nak setara macam zaman Rasulullah, sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin payah. Tapi ada kata Nabi orang yang walaupun Rasulullah wafat, amalan dia lagi hebat daripada amalan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka betul-betul berpandukan Quran dan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni orang susah. Ibarat Allahumma salli ala Muhammad, ikan dengan api yang dipanggang. Jauh kita ni nak dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Sebab itulah kita kena muhasabah diri kita. Allahu Akbar. Urusan di akhirat ini hanya dikhususkan kepada para penghuni bumi saja. Sedangkan planet bumi ini dinisbahkan kepada alam keseluruhan, hanya ibarat sebutir pasir di tengah-tengah tembunan pasir. Maka apakah kerana sebutir yang kecil ini sahaja Allah hendak mengubah keseluruhan alam ini dan menggantikannya? Ini suatu persoalan. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan dapati beberapa ungkapan ayat yang membawa maksud bahawa langit akan hilang dan dilipat, bintang-bintang akan berguguran, langit terbelah dan sebagainya. Kesemua ungkapan ini antara yang menunjukkan bahawa perubahan bersifat menyeluruh. Maka apa yang wajib bagi kita ialah mengimani segala apa yang tertera dalam Quran dan menyerahkan kepada Allah tentang bagaimana urusannya. Ia merupakan sebahagian antara perkara ghaib dan tidak ditentukan oleh sebarang nas. Jadi dia kata dulu, yang paling penting bagi kita ialah rukun iman, beriman kepada hari akhirat. Masalah bumi ke saja yang Allah nak binasa untuk Allah gantikan dengan padang mahsyar, ataupun semua benda Allah binasa, Allah gantikan dengan yang baru, ini di bawah kekuasaan, pengurusan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kita yang Allah bagi sekadar kita mampu ialah untuk macam mana nak jadi hamba yang terbaik di segi akidah, hamba yang terbaik di segi amalan, hamba yang terbaik di segi akhlak. Tiga benda ya. Jangan puas hati dengan sembahyang yang kita buat, belajar lagi. Jangan puas hati dengan Quran yang kita baca, belajar lagi. Jangan puas hati dengan sedekah yang kita buat, sedekah lagi. Jangan puas hati dengan benda yang kita buat kebaikan, sedangkan kalau kita puas hati, rupa-rupanya ada lagi orang yang lebih baik daripada kita. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanggungjawab kita semua termasuk saya ialah melakukan ketaatan kepada Allah dengan memohon kekuatan daripada Allah, meninggalkan kemungkaran kepada Allah, juga memohon kekuatan daripada Allah. Itu benda yang makin dekat dengan kita. Tiba-tiba imam kita sembahyang dulu. Dan bila kita mati, tidak ada lagi orang yang belum kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan seandainya kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Benar ni berlaku. Melainkan seandainya kita memiliki harta yang berlimpah, hang jagalah macam mana pun. Jariah yang berkekalan. Awet muda macam mana pun. Umat jalan kita mati, saham dia masih ada. Umat akan jalan daripada depan ke depan. Kalau hang tak pandai menggunakan bukan untuk sujud, ruang hidup yang Allah Ta'ala bagi kita, yang kita kena penuhi dengan sebaik mungkin supaya sepanjang masa ketika berjalan di padang mahsyar, orang yang rugi ni tidak merasa bebanan bila dia lebih rasa rugi ketika mana di hari akhir. Mudah-mudahan dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bayang ibu-ibu ayah-ayah rahimakumullah, kita rasa rugi di dunia pun gila kan. Betul 850 orang tak menerima kerugian. Orang yang tak boleh menerima dia bankrupt. 10 minit dia rasa macam nak gila di dunia. Dan ada orang gila buat negara. Orang lain mengajak buat bayang macam mana waktu saat kita berada di hadapan Allah dan kita tidak ada jalan kembali di atas muka dunia. Kalau nanti kita rasa dengan apa yang kita buat dah. Rugi dengan masa yang Allah bagi, rugi dengan tenaga yang Allah bagi, rugi dengan duit ringgit yang Allah bagi. Saya ni ada orang tak boleh suruh ada benda yang Allah bagi, tapi dia tidak mensarankan kepada jalan. Saya tak boleh bagi sebab satu ni dah ada dah. Allah Isra Taman Desa Kemboja. Allah Akbar. Saya jelas kuat juga nak pergi tempat baru. Sambung surah kita ada dalam senarai saya. Patikan nas di atas. Yang pertama sebutan Nabi, tapi bahawa kebangkitan akan berlaku selepas tiupan sangkakala kedua. Saya kena tempat baru-baru ni surah baru ni kira saya segala makhluk tak ada wajib saya yang on dulu. Bila kita hidup atas muka dunia, malam-malam kali kita nak bagi celah mana, nak bagi celah mana. Semua ada celah nak bagi, semua nanti akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni dalam Ramadan ada satu surah yang kedua. Tak ada orang ketika nak bagi celah mana, nak bagi celah mana. Lepas tu saya fikir, saya kata yang kedua, bahawa bumi suatu hari kebangkitan akan bergoncang dari dalam dan berlaku gempa yang kuat sekali lalu mengeluarkan segala benda yang terdapat dengan syarat saya tinggal 2 kali. Ada tempat dulu kita sebut dalam berlaku gempa bumi di Malaysia, di Indonesia. Surau kampung dulu kali kita sebut berlaku gempa bumi di Filipina, di Filipina. Dan di Filipina seandainya bila itu tak ada gempa bumi itu, maka saya akan cabut. Ada di Filipina yang tak rasa gegaran gempa bumi walaupun berlaku di Filipina. Yang ada gegaran semua kita yang berlaku di Indonesia, di Amerika yang tidak dirasai oleh Indonesia yang lain. Banyak lagi orang. Tetapi hari ini Allah upgrade Allah SWT. Kita yang berlaku di Indonesia, gegaran yang boleh dirasai di Malaysia. Allah upgrade gempa bumi yang berlaku di Indonesia, tsunami-nya terlibat di Malaysia, di Thailand pada 2002 yang mengorbankan ratusan ribu nyawa. Tapi yang kalau Allah upgrade lagi bumi, Allah goncang betul-betul goncang. Alhamdulillah. Semua yang ada atas muka dunia ni akan dibinasakan. Sebagai muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, kiamat itu berlaku goncangan daripada dalam perut bumi di atas muka dunia. Kalau gelap akan keluar juga orang yang membinasakan semua yang ada. Dan seandainya kita kufur termasuk dalam menggunakan nikmat Allah bagi kepada kita sekalian Muhammad muslimin muslimat. Ibu ayah bayangkan kaki yang kita miliki yang sempurna, tapi ada sahabat kita yang tidak ada kaki. Yang di surah Al-Ikhlas itu yang dia bila nak pergi mana-mana mengharapkan ihsan daripada orang tempat lekas. Dan orang zaman itu tidak ada masa untuk bagi dekat dia. Orang masing-masing sibuk ke muka ayah dunia ni hanya dalam muka. Tapi kita bila kita ada kaki yang sempurna dan kita boleh menggunakan kaki di mana-mana yang kita suka. Tapi nak buat apa? Kita buat makan dulu. Tapi kita keluar sampai memberikan izinan untuk kita melangkah tak makan, memijak ke dunia Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan kita, ketakuran kita makan nyeri kita. Sehingga kan itu sekalipun sujud dalam 5 waktu untuk mensyukuri nikmat. Sebil muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Segala perbendaharaannya dan ada orang yang mati setelah Allah. Kita tengok orang yang segala benda yang terdapat dalam perut bumi inilah yang dimaksudkan dengan kalimah. Saya kata Ustaz Syamali dalam surah Al-Zalzalah yang tahu. Kemudian bumi akan menceritakan tentang segala apa yang bisa dilakukan oleh setiap manusia yang jalan tiba-tiba di atas secara selengah bisa sama ada baik atau nak buat lagu mana dah. Kita baca Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha وَبُرَزَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Nak buat apa lagi bila tak boleh berjalan? Hidup lagu mana berlakunya kiamat. Goncangan benda yang Allah dan unggalan segalanya bila masa. Kemudian bumi sendiri kata Allah dalam surah Al-Zalzalah. Kalau Allah boleh buat apa kata bumi? Kita berjalan dengan menggunakan kaki dan ketika kita akan tanya ya Allah, sedangkan di atas muka bumi aku berjalan dengan menggunakan kaki. Pada hari kenapa hari ini kita kabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian. Muka
Siapakah yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami? Nikmat muka yang Allah Taala. Siapa yang membangkit kami? Kami duduk dalam kubur. Kalau orang yang beriman, Allah salli ala Muhammad. Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Kami dah comel dah ni. Walaupun kita tak sampai, walaupun kita tak segak, walaupun kita tak kami dah comel dah ni. Kami dibukakan pintu syurga di hujung kepala kami. Kami dah comel dah ni. Duduk bawah kubur kami dijadikan di kalangan tangan kami syurga. Kami dah comel dah ni. Siapa yang membangkitkan daripada kami? Rupa-rupanya ada lagi nikmat yang penuh yang kita syak daripada nikmat dalam alam barzakh. Allah Taala ni muka memang tak segak. Allah sangat untuk Allah hakimi atas apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka bumi. Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Kami rasa nasib baik lagi. Kalau kami tak dibangkitkan semula, lama mana Allah Ta'ala buat kami kirakan tanda kami dan kami tidak akan menjamin salan akidah, salan tauhid yang akan ditanggung dan akan dipalu sehingga tenggelam di dasar bumi. Baju hujan tak ada apa, apa? Takkan kemudian kami dicungkir semula. Dia kata, waktu yang nasib baiklah kami dibangkitkan daripada tempat tidur kami. Awal kami dihimpit sampai menjelaskan surah rusuk, digelapkan kubur kami sehingga tidak ada jelaslah kepada kita daripada keterangan ayat-ayat di hadis kubur kita sejarah manusia di mana ia merupakan kehidupan kembali semua makhluk yang dibangkitkan dari tempat pada kala ingat alam yang kubur, orang yang kafir, orang yang memang kita tak boleh bayang fasik, orang yang munafik. Bila berlaku jilpan segala yang kedua, manusia dihidupkan semula, dibangunkan semula daripada tanah kubur mereka. Dia tak boleh nak bayang langsung betapa perubahan 360 darjah. Sebab itulah muslimin-muslimat rahimahullah, pilihan kita tak boleh nak bayang. tidak untuk melakukan yang terbaik semampu daya kita. Ketika Allah masih lagi di ruang di luar konsep pemikiran kita. Yang nama pada peluang ini akan tak kita nak bayang dapat bagaimana. Memang ada abang bukan matahari dia tak kalah. peluang yang kita dapat Matahari itu ada dah ataupun matahari lain. Sebab matahari itu ada dah dengan kata diburukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa tengok orang mati sembahyang di surah Al-Ikhlas. Sebab benda ni tak berlaku. Assalamualaikum. Dan bila berlaku benda ni berdasarkan dengan dua hadis Nabi yang Dengan suara kita satu benda yang memang lari jauh daripada bayangan kita. Bukan mati dah sekarang. Mati. Allahumma salli ala Bila sembahyang kita akan tahu juga. dan pegang kita tak pernah sembahyang. Sama ada bahagia Awak mati sembahyang atau awak ada keadaan harap dan awak percaturan tu yang memang percaturan ialah ketika mana kita masih lagi di agak-agak dan sembang untuk kita hidup agak-agak dan sembang memang tak ada. Tengok je susah terhidup yang akan menentukan ada kat pintu dulu, ada kat pintu itu dapat terhidup ketika yang akan menentukan kebahagiaan. Allah SWT hari kembalinya dia adalah kepada Allah. Saya tengok lagi orang mati media silang kita Allah secara zahir muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Patutlah peluang kita ni tak ada peluang kita tidak tahu adakah perubahan ini melibatkan alam keseluruhan orang yang mendapati dunia yang ada pada planet bintang langit dan keseluruhan makhluk atau ada orang yang tak pernah menziarah surah Al-Ikhlas terhadap alam kita saja. tetapi baik keseluruhan pendidikan surah Al-Ikhlas yang mengelilingi alam ini dengan bintang-bintang planet mentari dan segala muslimin muslimat rahimahullah dan untuk malam insya-Allah wallahu a'lam. Yang ketiga, tak tahu matahari setelah manusia keluar daripada kubur masing-masing dan mereka mengetahui dan bahawa mereka akan dibangkitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kesemua yang kita perbuat akan merasa takut dan ialah meyakini para kita Allah hari Allah sahaja yang tidak kasih hari itu. Sesungguhnya mereka akan ada satu hari kapan yang namanya hari Allah Subhanahu wa taala. Apa nama hari akhirat? Walaupun semua yang tak kira siapa pun para nabi ke, para rasul ke, para syuhada ke, para dengan tahu para penyakin ke, para alim ke, para wali ke, para kekasih Allah ke, semua persediaan akan terlepas daripada semampu daya yang siratal mustaqim menyelamatkan kita. Tetapi ada di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh yang tidak akan rasa takut untuk melintasi titian siratal mustaqim. Allahu akbar. Ngajak di surah Al-Ikhlas kita akan surah. Lepas tu dia kata Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتكلمهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Huru haram besar yang amat mengerikan yang pada hari persoalan seumpama ini timbul adalah disebabkan oleh bahawa perubahan alam ini sama ada ia mengikuti keseluruhan inilah hari kamu kepada oleh kebahagiaan yang dijanjikan kepadamu hadapkan di dunia dahulu ini di hadapan dia Allah Subhanahu wa taala dan bagi menghisap memanglah kami rasa susah sikit di dunia dulu. Nak berakit-rakit dulu, berenang-renang ketakbiran dan pengurusan Allah. Bersakit-sakit dahulu, yang bersenang-senang yang kita kena percaya, yang bersakit-sakit dahulu. Kebahagiaan bila kami main maghrib, kemudian ada kuliah maghrib, 9 suku harap dua benda ya, syurga, tembah neraka, lawannya neraka. Sebab itu lagi dunia tak berhenti yang kita kena muhasabah kita. Mai pun mampu kalau aku. Lah hari nak apa dia? Yang pertama muhasabah diri sebanyak mana amalan berapa jam berapa jam ruang hidup yang Allah Taala bagi dan ada lubang-lubang maksiat yang kita buat. Tapi bila henti tu alhamdulillah ada Allah bagi kekuatan ingatan malaikat kata oh selamat datang. Inilah hari yang kita dapat kebahagiaan yang lebih dahsyat daripada kebahagiaan. Kalau kita nak buat amal yang kita nak bahagia macam orang Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin payah. Di atas muka dunia ada kata Nabi orang yang ada membawa amalan dia lagi hebat daripada amalan sahabat Nabi. Tapi hari ini hari akhirat, hari apa buat mereka betul-betul. Malaikat dia kata malaikat seronok dengan orang-orang taat kepada Allah ni. Sebab malaikat bentang kepada Allah. Tapi kita yang malaikat dengar dan taat. Ibarat Allah Masya Allah Muhammad ibarat dengan selamat datang yang dipanggil Muhammad Wamil jauh kita dibandingkan dengan orang-orang yang datang ada apa nama aku sebut ni ada apa betul kita kena muhasabah diri Allahu Akbar. Baguslah malaikat panggil urusan di akhirat ini hanya dikhususkan kepada para penghuni bumi saja. Sedangkan planet bumi ini dinisbahkan kepada alam keseluruhan hanya ibarat seperti pasir. Ya Allah, ini hanya dipanggil lagi bahagia ni. Maka apakah pada sedangkan yang tujuh ini saya Allah hendak panggil lebih baik alam ini. Lah ini gantikan yang subhanallah ini semakin bahagia ni. Apabila kita membaca kita akan dapat beberapa ayat maksud walangit Allah gilan dan bayang bintang akan berguguran langit adalah dan sebagainya. Kesemua ungkapan ini antara yang menunjukkan bahawa perubahan maka apa yang Allah terjadikan ialah mengimani segala apa yang tertera dalam Al-Quran dan menyerahkan kepada Allah tentang bagaimana urusannya. Ia merupakan sebagian yang akan terbaik dan tidak ditentukan dengan sebab yang amat mengerikan pada hari kiamat. Yang paling penting bagi kita ialah mereka iman kepada mereka hari akhir kekasih Allah. Sahaja bumi kau saja Allah Nabi Muhammad untuk Allah jadikan pada matir pasal mereka semua benda Allah biasa Allah gantikan dengan yang baru. Ini juga kekuasaan pengurusan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan hari akhir. Ilmu kita yang Allah bagi sekalian kita rahimakumullah mereka meninggalkan jadi hamba yang terbaik di mereka mencari keridaan Allah, hamba yang terbaik di amalan, hamba yang terbaik di kebahagiaan akhir. Jangan bahagia di dunia tetapi makan harta yang kita buat. Jangan bahagia di dunia dengan makan harta yang kita baca. Jangan bahagia di dunia dengan berhati dengan sedekah yang kita buat kali ganda tinggi. Jangan berhati dengan benda yang kita buat kebaikan mencari kebaikan. Kali kita puas hati rupa-rupanya ada lagi orang yang lebih baik daripada anda. I come back. You know. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanggungjawab solat 34 ayat rendah yang tak adalah kesemua makhluk hanya akan melihat kegelapan pada Allah dengan memohon kekuatan daripada Allah. Kesemua makhluk hanya akan melihat kepada Allah. Apa maknanya kekuatan daripada Allah kita akan baca pada bulan 8. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa datang daripada kelemahan bagi saya sendiri. Saya minta banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami bimbinglah kami kepada jalan yang Engkau ridha. Jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang senantiasa memiliki ketakwaan kepadamu dengan sebenar-benar takwa ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada sebarang tipu daya syaitan, hubbud dunia, cinta dan mengasihi dunia yang melampaui batas ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق وإليه. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.